petang ni, topik kita yang saya diberi oleh Cikgu Syara adalah hidroponik semudah ABC tajuknya. Tapi sebenarnya apa jua jenis tanaman, kalau kita nak tanam, ianya bukanlah semudah ABC kalau kita tak ada ilmu. Okay? Jadi tanpa ilmu, maka sukarlah untuk kita menanam dengan baik. Okay? Sekejap, saya besarkan dulu slide saya ni. Okay, saya harap semua nampak untuk slide saya ni. Okay, sebelum saya mulakan dulu saya punya topik hidroponik pada hari ini, saya ingin atau suka untuk nak tanya kepada para peserta pada hari ini. Anda boleh letakkan di ruangan chat ataupun di komen FB Live. Saya nak tahu dulu, pernah tak tanam hidroponik ni di rumah? So kalau siapa pernah tanam boleh letak pernah, type pernah dan apa tanaman yang anda telah buat. Okay, so saya boleh tengok juga di situ nanti. Alright. Okay. Sedikit latar belakang saya selaku pegawai pertanian di Pusat Transformasi Community University, iaitu salah sebuah pusat yang kita orang sebagai jambatan untuk penggerak dan juga penghubung antara universiti dengan masyarakat. So ini peranan kami di UCTC UPM lah. Okay, alright. Okay, sebenarnya tujuan program ni saya lebih suka untuk berkongsi ilmu berkaitan dengan hidroponik kepada anda. Saya bukan tujuan untuk mengajar, tetapi kita berkongsi ilmu berdasarkan apa yang pernah kita buat, pengalaman kita. Sebab sebenarnya untuk tanam pertanian ni, apa-apa jugalah jenis pertanian ataupun tanaman, ternakan, dia sebenarnya tak ada satu SOP yang betul-betul you kena. Kalau kata SOP satu tu tak, bukan kena follow secara directly lah. Maksudnya dia kena dia boleh kata orang ikut keadaan, ikut persekitaran dan ikut juga tuan yang menjaga tu. Jadi kalau kata dalam keadaan yang baik, cukup segalanya, kata orang dia punya ramuan rempah dia kan, resepi dia tu komplit, maka tanaman berkenaan tu akan hidup dengan subur lah. Okay. Jadi objektif program ni, selain pada kongsi ilmu, saya harap setelah habis program ni, saya dapat menggalakkan lebih ramai masyarakat, sama ada pelajar, cikgu-cikgu ataupun komuniti di luar sana yang dapat bercucuk tanam di sekeliling rumah, kawasan rumah ni. Sebab ia banyaklah manfaat-manfaat yang nanti akan saya kongsikan nanti. Okay. Dan satu lagi, bila kita bercucuk tanam, dia akan dapat sekurang-kurangnya dapat membantu sebenarnya untuk menjimatkan perbelanjaan kita lah. Kos sara hidup kita pun sekarang ni semakin tinggi, lepas lagi-lagi dengan keadaan pandemik kan. Untuk hari ini, saya akan kongsikan ada 8, lebih kurang 8 lah bahagian berkaitan hidroponik. Tapi nampak je 8 banyak, tapi sebenarnya sikit je. Okay, sebab saya rasa kalau saya tak kongsi kepada anda, saya rasa macam bersalah pula, tak cukup pula kan rasanya. Alright, untuk bahagian pertama berkaitan asas hidroponik. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ingin membawa kepada anda iaitu apa maksud hidroponik tu sendiri. Okay, hydro kita tahu ia adalah air dan ponik tu adalah yang bekerja. Jadi sebenarnya hidroponik adalah keseluruhannya adalah suatu konsep ataupun teknik kaedah penanaman yang tidak menggunakan tanah, tetapi ianya menggunakan air dan baja larutan bagi pembesaran pada pokok. Jadi of course memang banyak sangat kebaikan bila kita buat kaedah hidroponiknya, terutamanya kalau anda tiada tanah. Okay, duduk kebanyakan macam rumah-rumah flat, apartmen kan, mana ada tanah kan nak buat. Jadi boleh menggunakan konsep hidroponik ni. So ianya baguslah kalau kita nak buat sama ada secara sampingan, suka-suka di rumah kan. Sebab tak ada tanah, kita boleh aplikasikan teknik hidroponik ni. Kalau yang ada tanah pun boleh, tak ada masalah. Sebab saya sendiri pun memang saya apply untuk hidroponik ni di rumah. Okay. Okay, selain pada kebaikan untuk hidroponik ni, ianya juga ada kelemahan. Okay, biasalah. Tak semua benda tu perfect 100%. Okay. Benda yang baik mesti ada kelemahan juga. Okey, contoh kalau kata hidroponik ni, kalau kita terletak lebih
lebih baja, dianya akan menyebabkan daun tu terbakar. Macam gambar ni lah yang saya tunjukkan. Dia bila lebih baja, daun dia terbakar. Jadi dia kering di hujung dia dan lama-lama dia akan mati ataupun gugur. Itu menunjukkan kita punya kadar campuran baja tu tidak betul. Okay? Dan sometimes kadang-kadang kita mungkin terkurang pula letak baja. Jadi bila terkurang macam ni lah gambar dia. Dia macam kuning sedikit. Okay? Sebab dia kurang baja. Jadi jadi hidroponik sebenarnya dia bukanlah semudah ABC, tetapi dia perlu ada ilmu, ada pengetahuan bagaimana untuk kita pastikan kita dapat melaksanakan tanaman hidroponik ni dengan baik. Okey. Okey. Jadi sebenarnya apa-apa jua jenis keperluan asas tumbuhan, okey, saya punya konsep dia ada resepi dia ataupun kata orang ada formula dia mesti ada ABC plus D. Okey, apa dia ABC plus D tu? A, air. Okey, B tu adalah dari segi baja, nutrien dia. C adalah cahaya. Dan dia memerlukan udara lah. Sebab tanaman dia menyerap karbon dioksida kan. Sebab kita melepaskan oksigen. Dan satu lagi D tu adalah doa. Okey, jadi tanpa kata orang keperluan yang sedia ada ABC tu, kalau kita tak berdoa, tanaman kita pun tak juga berjaya lah, tak juga kata orang berhasil dengan baik. Jadi kita kena bercakap dah dengan tanaman berkenaan. Okey, di konsep dia lah yang asas. Jadi sebenarnya apa-apa jenis tanaman, tak kira lah anda tanam sayur ke, tanam buah, pokok buah ke, apa-apalah juga, dia memerlukan ABCD. Okey, sebab untuk tujuan proses fotosintesis. Sebab saya rasa yang ni anda semua tahulah apa tujuan cahaya air untuk fotosintesis membuat makanan kan. Kalau tak cukup memanglah tak ada keluar hasil. Terutamanya kalau tanaman yang jenis berbuah. Okey. Okey, kita juga panggil sebenarnya asal usul hidroponik ni adalah daripada konsep Kratky method. Kratky method ni, Kratky ni adalah dia punya nama orang yang menjumpai konsep ni, iaitu B.A. Kratky, di mana beliau menjumpai konsep ni yang melaksanakan idea ni secara tanaman secara pasif. Okey, dia tidak memerlukan pump, tidak memerlukan elektrik, dia hanya menggunakan larutan baja dan ada pengudaraan yang cukup mampu untuk membantu pembesaran pokok. Okey, jadi inilah konsepnya. Jadi untuk tanaman hidroponik, apa yang penting adalah dia punya ada nutrient solution dan juga ada ruang perudaraan supaya akar dia tumbuh dengan sihat. Nanti saya akan tunjuklah beza antara akar yang sihat dengan akar yang kata orang tak sihat ataupun akar mati. Okey. Okey. Untuk bahagian kedua, saya akan kongsi kepada anda sistem dan idea hidroponik. Okey, kalau tuan-puan ada soalan nak tanya, mungkin boleh letak di ruang chat dan juga kalau kata dekat FB tu boleh letak dekat ruangan komen di FB live tu nanti, sebab saya ada tim yang akan membantu untuk menjawab bantu jawab ni soalan-soalan berkenaan. Okey, so di sini saya nak share kepada anda. Okey, sebenarnya sistem ataupun sistem hidroponik ini kita ada pelbagai, ada banyak jenis. Okey, di sini saya ada letak ada 8 jenis. Okey, antaranya adalah sistem water culture ataupun rakit apung. Saya tak akan pergi secara secara terperinci. Okey, ini sebagai pengetahuan asal. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda boleh cari perkataan, type dekat Google sistem water culture ataupun rakit apung. Okey, yang ni dia menggunakan elektrik, dia menggunakan pump. Okey, yang kedua adalah sistem pasang surut. Macam air surut lah, air pasang surut kan, flat and drain, di mana dia ada waktu tertentu yang dipasangkan timer. Okey, kemudian yang ketiga adalah sistem NFT. Okey, di mana sistem NFT ni adalah nutrient film teknik. Dia ada satu lapisan air yang dialirkan pada sistem berkenaan. Okey, dia memerlukan juga electric pump semula. Okey, selain pada NFT tadi dia satu nutrient film yang nipis yang dilalukan. DFT pula adalah deep flow teknik. Okey, maksudnya deep flow ni adalah walaupun air itu mengalir keluar, tetapi ada sedikit air yang tertinggal di dalam PVC berkenaan. Okey, so kita namakan dia sebagai DFT. Okey, yang lain
sistem aeroponik. Okey, untuk sistem aeroponik ni biasanya dia dibuat dalam keadaan yang menegak. Okey, dalam keadaan menegak. Dan dia ada satu semburan yang disemburkan kepada akar sahaja, akar pokok untuk ni. Okey, tu kalau kata kawasan yang sempit, yang kata orang tak ada ruang, tetapi dia nak juga wujud tanah, salah satu idea boleh buat secara aeroponik jugalah. Okey. Kemudian sistem drip ataupun pengairan titis, sebenarnya sistem drip pengairan titis ni juga dikenali sebagai sistem fertigasi. Okay, yang ini dia sesuai untuk tanaman yang besar lah. Kita tahu lah fertigasi kalau kata nak tanam terung, nak tanam macam buah rock melon, kan, honeydew, lagi apa lagi, macam-macam lah. Ni sesuai untuk teknik fertigasi. Tetapi untuk teknik-teknik yang saya ceritakan tadi, dia memerlukan sedikit kos. Okey, kosnya agak tinggi berbanding dengan ada satu sistem yang saya akan bagi tahu nanti. Dia saya rasa lebih sesuai kalau anda yang hendak memulakan tanaman hidroponik. Okey, di sini saya tunjuk contoh di luar negara. Okey, yang sebelah sini ada di negara Jepun, Kamioka, Jepun, di mana mereka menghasilkan tanaman salad secara besar-besaran. Okey, tak salah saya dia boleh mampu mengeluarkan hasil satu hari lebih kurang 30,000 tan untuk dieksport. Okey, nampak dia punya tingkat pun tinggi, memang gudang. Okey, di Malaysia kita belum ada lagi dengan keadaan teknologi tinggi ni, dan tetapi adalah anak-anak muda yang telah melaksanakan di dalam kontainer. Okey, contohnya yang ni di KL. Okey, di kontainer dia memasukkan lampu, pengudaraan, cahaya, semuanya di dalam kontainer berkenaan. Okey, ini of course dia akan memerlukan kos yang tinggi. So it depends lah pada kita punya poket. Poket kita tebal ke, poket kita nipis ke, jadi kita buat ikut pada kemampuan kita. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok kos-kos yang sebelum ni, memang dia akan mengeluarkan modal yang agak besar lah. Okey, di sini saya suka nak tunjuk pada anda semua bahawa kita sebenarnya tak semestinya perlukan modal yang besar untuk kita nak buat bercucuk tanam, untuk kita nak hidroponik. Kita boleh menggunakan bahan yang sedia ada di rumah saja. Okey, yang ni kita panggil sebagai sistem takung ataupun takung statik. Okey, anda boleh gunakan besen ataupun baldi yang ada di rumah yang kita boleh guna sebagai kitas semula untuk kita laksanakan. Okey, saya akan tunjuk nanti cara bagaimana untuk nak buat konsep dengan sistem takung ni. Okey, jadi bila kalau kita yang kata orang pertama macam tak pernah buat, baru pertama kali nak buat, jadi saya lebih syorkan untuk anda try dulu dengan yang kata orang zero cost ataupun cost yang paling minimal sekali menggunakan konsep ini. Kemudian bila dah rasa macam yakin, dah rasa seronok nak besarkan, nak guna teknik lain, so dipersilakan. Jangan pula nanti dah keluar modal besar-besar, buat lepas tu tak jadi, kan rasa macam kata orang frust lah di situ kan. Okey, ni idea-idea yang lain yang saya boleh sharekan kepada anda. Ini semua saya buat sendiri di rumah. Okey, kita yang macam gambar pertama ni saya gunakan besen saja. Kita letak besen, lepas tu kita letak polystyrene kat atas, kita tepuk lah. Okey, nampak ni akar dia nampak sihat, warna putih tu tanda akar sihat. Lepas tu saya guna pula teknik tinggi menegak lah, bagi dia berdiri sebab kita tak ada ruang kan, walaupun rumah saya ni landed tapi dia tak ada ruang sebab banyak sangat tanaman tanaman yang betul ni. Jadi kita buat bertingkat. Okey, cuma bila bertingkat ni kalau kena cahaya, yang belakang tu tak kena cahaya, pokok tu agak kecil sikit. Untuk ni okey. Dan satu lagi caranya, kalau kita makan kadang-kadang bekas-bekas yang plastik kan, bekas plastik ni boleh juga guna. Tetapi ada masalah yang timbul. Jadi saya tak berapa syorkan sangat bila guna bekas yang macam ni, sebab dia akan menyebabkan masalah berlumut. Sebabnya kita letak baja, nutrien tu adalah makanan, kemudian ada cahaya yang masuk, so dia akan menyebabkan berlumut. Okey, jadi kurang sesuai lah untuk ni. Okey, selain daripada tu, sistem ataupun idea yang lain-lain, anda juga boleh guna konsep macam ni. Ni konsep DFT, ni NFT kan. Tapi sebelum buat tu mungkin kenalah buat sikit lakaran kan. Ataupun banyak sekarang ni di Shopee kan, yang ada orang jual yang dah sedia siap lah, pun boleh. Asalkan saya kata poket tebal okey, tak ada masalah untuk ni.
Okay, jadi kalau letak di luar, dia kena ada kata orang penutup lah, plastik. Okay, plastik ataupun kata orang zinc yang plastik tu, supaya dia tidak kena hujan secara terus. Sebabnya kalau terkena hujan secara terus, dia akan menyebabkan larutan baja tu daripada pekat akan menjadi cair. Okey, jadi kita kena top up baja selalu. Okey, yang lain-lain, kalau kata tak ada bekas dan sebagainya, kita ada bekas minuman kan. Kalau sebelum-sebelum ni kita selalu buat parti dan sebagainya kan. Cawan minuman tu kita tebukkan bawah dia pun boleh kita gunakan sebagai bekas tanaman juga. Okey, sebenarnya hidroponik ni kalau anda faham konsep dia ataupun kumpulan asas tanaman tu, tak kisah ikut cara macam mana pun tetap boleh tanam. So tapi kena faham lah konsep dia, kumpulan asas dia tu. Guna bekas apa pun tak ada masalah, guna media apa pun tak ada masalah. Okey, jadi bila kita faham tu, dia akan menjadikan kita seorang yang lebih kreatif. Macam ni guna tapis saja. Saya pun kadang-kadang saya tanam kangkung, saya guna baldi ataupun saya guna besin. Saya malas nak buat bekas-bekas kecil lain. Saya taburkan biji benih dalam tapis macam ni, saya letak je dalam baldi. Jadi senang kerja, tak payah nak tak rumit benda tu. Sebab kangkung adalah salah satu tanaman yang senang sangat untuk kita tanam. Sebab lebih kurang dalam 4 minggu dia dah boleh berhasil. Jadi untuk jenis sayuran yang anda boleh gunakan adalah ataupun boleh tanam, antaranya inilah, terutamanya sayur-sayuran jenis berdaun iaitu seperti kangkung, bayam, sawi, kailan. Ni lebih kurang dia ambil masa dalam 4 hingga 5 minggu. Tapi dia depends juga cara kita menjaga dia. Kadang-kadang saya kata sini 4 minggu, nanti kata Puan ni kenapa 4 minggu tapi saya punya saya kecil lagi. Itu teknikal pula. 4 minggu ni adalah yang kata orang paling yang biasalah. Kalau kata cukup syarat dia, cukup air, cukup baja, cukup cahaya dia kan, cukup doa dia, 4 minggu tu dah dapatlah hasil dia. Tapi kalau kurang ABC dia tu, maksudnya kenalah tambah lagi kan. Okay, minggu tu. Okay, kobis pun boleh, tetapi kobis ni kena guna bekas yang besar sikit lah. Okay, tapi macam saya, macam ni gambar saya tanam lah kobis. Saya suka tanam di atas tanah lah ataupun dalam pasu. Sebab dia besar kan kobis ni. Okay, selain daripada tu, tanaman lain yang boleh tanam di kawasan rumah ataupun guna teknik secara hidroponik, timun boleh juga, okay, sebab dia melilit ke atas, tetapi kena pastikan dia ada tempat lah untuk dia melilit. Okay, kacang panjang, kacang buncis pun sesuai. Dan dia juga tanaman-tanaman ini pun boleh guna dengan teknik fertigasi. Okay, secara fertigasi kita tanam terung, tomato dan sebagainya. Jadi semua kebanyakannya jenis tanaman-tanaman ni semua saya dah pernah tanam. Okay, sebenarnya sebab seronok bila kita dapat menanam benda sebenarnya. Okay, jadi untuk bahagian keempat dari segi media semaian, tadi saya dah tunjuk contoh. Okay, saya dah bagi idea. Okay, mungkin anda dapat idea macam mana nak buat untuk nak tanam. Tetapi okay, apa dia yang bahan diperlukan untuk buat hidroponik ni. Okay, kalau ada soalan boleh tanya juga di sini ya. Rock melon guna hidroponik ke? Okay, rock melon kita boleh guna secara fertigasi. Dia nama dia hidroponik, tetapi teknik fertigasi lah. Okay, itu lebih sesuai untuk rock melon. Okay, ada juga boleh juga macam dia buat rock melon, dia sekarang ni ada jual pasu tau. Pasu di bawah dia tu dia boleh bertakung air, atas dia tu letakkan sedikit kokopit, lepas tu letakkan tutup dengan lekabol. Sebabnya dia boleh membantu supaya media kokopit tu tidak cepat kering. Tu teknik hidroponik. Okay, tu boleh digunakan. Okay. Contoh yang lain, okay, kalau kata kita nak jenis media, kita nak tanam hidroponik, nak guna teknik hidroponik ni, kita kena gunakan media seperti ni lah, okay, media semaian untuk supaya dia dapat memegang biji benih, dapat memegang akar tanaman tu. Antaranya adalah kokopit. Kokopit ni adalah sabut kelapa okay, kokopit dia murah je harga dia. Rock wool, okay, rock wool ni anda boleh dapat di kedai-kedai pertanian ataupun secara online pun ada. Okay, perlite, vermiculite. Okay, perlite vermiculite ni adalah satu batuan
batuan silika yang daripada kawasan gunung berapi asalnya. Kemudian dianya telah dimampatkan pada suhu yang tinggi dan menjadi butiran-butiran yang ringan. Okey. Kalau kita letak pelite ni ataupun vermiculite ni di atas air, dia akan terapung. Jadi ini memang sesuai kalau kita letak dalam net pot. Jadinya kita punya bekas tu taklah berat, dia taklah tenggelam. Jadi dia akan terapung. Tu fungsi pelite vermiculite ni lah. Okay, selain daripada itu kita boleh guna juga hydroball ataupun kita panggil sebagai leca ball. Leca ball ni adalah sejenis tanah liat yang telah dipanaskan pada suhu yang tinggi dan dia membantu untuk mengekalkan kelembapan dan juga membantu menyerap air. Okey. Itu peranan leca ball. Daripada tu kalau katalah susah sangatlah nak dapat kopi, nak susah nak dapat pelite, vermiculite. Okey, kat rumah ada span kan, span basuh pinggan, tapi pakai span yang bersih. Jangan pakai span yang dah guna kan. Span yang basuh pinggan yang bersih tu potong pun boleh gunakan untuk sebagai memegang kita punya jadikan media untuk memegang kita punya pokok sebagai untuk letak biji benih ataupun kita punya keratan batang. Okey. Selain daripada tu ada juga orang menggunakan kapas, benang, batu, temperature, tali mop dan kain flannel, macam-macam lah lagi. Jadi saya rasa kalau kat rumah tu semua orang mungkin akan ada span. Span ni paling mudah. Okey. Jadi saya rasa tak adalah alasan untuk tidak melakukan hidroponik selepas ni. Okey. Okey. Fungsinya adalah untuk macam saya cakap tadi lah, bagi untuk memegang air dan nutrien dan menyokong tanaman, dan selain daripada itu bila kita gunakan media-media yang ini, dia dapat membantu membekalkan udaraan lah kepada akar tanaman tu. Okey. Jadi anda dah tahu idea macam mana nak buat hidroponik, lepas tu apa media nak gunakan. Okey, sekarang ni dia kena apa bekas tanaman yang diperlukan untuk hendak untuk hendak tanam kita ataupun kita nak gunakan pada kita punya hidroponik kita. Okey, untuk hidroponik ni kita biasanya kita akan gunakan net pot. Okay, net pot ni dia ada pelbagai jenis. Kalau kata dia ada saiz dia. Kalau biasanya yang coklat ni lebih kurang dalam saiz 5 cm. Lepas tu kalau hitam ni lebih kurang 4.5 cm lah. Dia tinggi sikit daripada yang coklat. Okay. Jadinya ada pelbagai jenis. Boleh je guna mana-mana. Okay, tak ada masalah. Ataupun anda boleh guna botol-botol plastik yang telah diguna pakai. Okay. Diguna pakai dan juga boleh guna bekas-bekas cawan. Bekas cawan yang tadi saya cakap lah. Okay, tapi pastikan bekas macam botol ataupun cawan ni kena tebuk lubang dia. Okay, kena tebuk lubang supaya tak adalah supaya air tu boleh keluar dan akar tu pun boleh keluar daripada botol tu nak menyerap nutrien. Okay. Jadi kalau misalnya kita tak tebuk, macam mana akar tu nak serap nutrien? Memang tak boleh lah. Nak tak nak memang kita kena tutup. Okey, ada soalan daripada FB ni. Media apa yang sesuai untuk strawberry? Okey, biasanya strawberry guna kokopit. Okey, kokopit tu sesuai untuk strawberry. Okey, soalan satu lagi apa ni? Duduk ruang, saya masalah dengan ruang tanaman, saya duduk di apartmen. Sekarang kalau sayuran saya belum dapat pernah tanam kangkung dekat tapak lepas tu masalah kucing. Biasalah dengan kucing ni kan kita tak boleh nak buat apa. Sebab kadang-kadang pun kita pun kena juga tiba-tiba ada gunung berapi dekat dalam pasu kita. Kan? Untuk kucing ni okey, ada juga betul-betul bila dia nak halau kucing ni dia letakkan macam lidi, dia cucukkan lidi ataupun dia cucukkan garfu. Supaya kucing tu tak boleh nak bertenggek kat situ. Okay, kalau guna hidroponik ni saya besarkan supaya anda letakkan di macam ada rak lah, dia tinggi sikit. Okay, untuk hidroponik ni. Sebab saya pun pernah kena juga baru ni. Saya letak bawah dulu, rak dia tu saya belum letak. Tiba-tiba saya punya tanaman dipancit dengan haruman air mawar. Sedih juga, nasib baik tak mati. Sempatlah saya selamatkan saya punya tanaman tu. Okay. Alright. Ini adalah tadi kita dah ada bekas pot. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk cara semayam biji benih. Okay, dia ada dua cara yang boleh digunakan, sama ada kita semai terus
kepada span ataupun pada kokopit, ataupun yang kedua kita semai di tempat lain kemudian kita alihkan pun boleh. Okey, ikut mana yang kita rasa sesuai dan kita rasa sukalah. Okey, di sini yang ni adalah saya guna kokopit. Okey, kokopit ada campur sikit pelat lah, saya campur sikit, ni saya tanam kangkung. Yang ni kalau span, okey, apa yang perlu dia buat, span ni kena potonglah sikit lebih kurang dalam saiz 3 cm kan. Lepas tu yang tengah ni sama ada kita potong sikit, belahkan sikit ataupun kita buat macam lubang macam ni. Okey, dan kita letakkan biji benih di atas lubang ni lah, lebih kurang dalam 2-3 biji je untuk setiap lubang ni. Okey, saya ada pengalaman daripada kita punya komiti di mana dia excited, dia nak buat kan. Dia letakkan biji benih terlalu banyak di atas span. Jadi apa yang berlaku, satu span tu sampai 10 hingga 15 biji yang naik. Bukan apa, sayang. Sebab kalau kita letak 10 hingga 15 biji, kadang-kadang tak semua akan naik sebab dia akan berlaku persaingan untuk mendapatkan makanan, berlaku persaingan mendapatkan cahaya. Jadi ianya adalah rugi. Okey, adalah lebih baik jika anda, yelah kalau kita sebagai petani, kita kira tahu benda tu melibatkan duit, kos kan. Cukup sekadar 2-3 biji je sebab nanti kita akan pilih mana yang pokok yang sihat lah di situ. Okey. Okey. Ni teknik secara semai terus pada media, kemudian kita terus letak pada pot berkenaan lah. Okay, kemudian dari segi semai dan alih ni, semai dan alih ni sama ada kalau tanaman yang jenis besar ataupun kita nak buat keratan contoh daun pudina ataupun keratan kesum. Okay, kesum ni selalu sangat orang tanam tak jadi ataupun tak hidup. Kadang-kadang saya pun mengalami masalah yang sama juga. Jadi salah satu teknik yang kita boleh gunakan adalah kita guna teknik hidroponik ni. Okey, kita potong keratan batang kesum tu atau pudina, kita buangkan daun, kemudian kita selip kepada span berkenaan. Okey, kita buat macam belahan V ni, kemudian kita selipkan dia. Jadi kita boleh letak pada pot kita dan memang dia sukalah sebab kita tahu kan kesum ni dia nakkan banyak air. Jadi dengan cukup air, cukup baja, memang dia akan merimbun lah untuk daun kesum dan pudina. Okey. Okey, yang ni saya nak tunjukkan contoh akar pokok sihat. Okay. Macam mana nak katakan akar pokok ataupun pokok kita tu sihat ataupun tidak. First thing, kita boleh tengok daripada akar dia. Kalau kita tengok di sini gambar ni, akar sihat dia biasa warna putih, dia berbau harum, lepas tu dia menjala kepada pasu menjala keluar. Okay. Kemudian kalau kata akar mati, ianya warna coklat sikit, lepas tu kadang-kadang dia ada macam bau masam sikit. Dia akan membusuk lah. Dan akar tu tidak menjala keluar daripada pasu. Okay, itu menunjukkan kita punya pokok tu tak sihat lah. Okay, kalau kata kita buat hidroponik ni, okay, pastikan, okay, nampak ni tanda yang saya letak merah ni, okay, tanda merah ni adalah paras larutan yang sepatutnya dia perlu mencecah kepada larutan air kita, larutan baju kita. Yang ni kenakan air lah. Okay, yang atas ni kalau boleh kita jangan rendamkan lebih sangat sebab itu adalah kawasan ruang pengudaraan dia. Itu akan memberikan pengudaraan oksigen bagi tanaman kita. Okey, so inilah tips tanaman. Kadang kita tak pasti, kita pun main letak je dengan air pun banyak apa semua kan, tak ada ruang udara kat situ. Boleh hidup tapi dia tidak membesar dengan baik lah. Okey. Alright. Okey, untuk topik seterusnya berkaitan dengan kaedah penyediaan sistem takung bahagian kelima. Okey. Okay, bekas yang anda perlu gunakan untuk bekas takungan ni adalah bekas-bekas seperti bekas plastik lah, okey. Sama ada basin ataupun tray, apa jua lah bekas, tapi asalkannya plastik. Dia kena plastik. Sebabnya baja yang kita gunakan ni adalah baja chemical kimia. Jadi kalau kita guna bekas yang macam sama ada bekas-bekas macam besi ke dan sebagainya, tu dia akan menyebabkan karat tau. Jadi tak sesuai. Dan juga bukan bekas yang berwarna putih jernih sebab dia itu akan menyebabkan punca lumut. Okay? Sebab dia ada tindak balas antara cahaya untuk ni.
Okey, daripada Nurul Hidayah, bunga telang sesuai tak hidroponik? Okey, bunga telang Okey, bunga telang ni dia tak ada masalah nak guna hidroponik ataupun guna tanah, tetapi bunga telang ni dia jenis memanjat, jenis manjat yang dia kekal tau. Kekal dan kalau kita tak kawal dia akan melilit tu, ikutlah kata orang suka-suka hati dia lah kan kalau kita tak kawal dia. Okey, dia tak ada masalah lah kalau nak guna hidroponik, tetapi bagi saya, kalau saya lebih suka untuk bunga telang ni guna teknik biasa, tanam terus di atas tanah sebab kita senang nak kontrol. Sebab dia bukanlah dia panggil saka ke apa ya. Dia tanaman yang kekal panjang tau untuk bunga telang ni. Kalau hidroponik ni dia yang guna besen macam ni, dia lebih sesuai untuk tanaman yang jangka masa pendek. Contoh yang 4 minggu macam saya cakap lah, sayur-sayuran berdaun. Okey, untuk ni. Okey. Jadi bila anda dah tahu bekas apa yang nak digunakan, jadi yang bila kita nak sediakan bekas tu, pastikan kita letak air dulu. Okey, air ni tak kisahlah, air nak guna air pipe ke, guna air hujan pun tak ada masalah. Okey. Kata orang macam air pipe tu ada klorin dan sebagainya kan. Ya betul, memanglah ada klorin. Tapi tak ada masalah pun kalau kita nak pakai, kalau nak paling baik kita biarkan dulu semalaman baru kita gunakan. Tapi kalau kita gunakan terus pun tak ada masalah juga. So boleh sahaja. Jadi janganlah terlalu kritikal sangat bab-bab yang tu, okey. Jadi bila kita dah tahu bekas apa yang kita nak pakai, kita letakkan dia punya bekas tu, letakkan air dahulu baru kita letak baja. Okey, jangan letak baja dahulu tanpa air. Okey, sebab baja ni dia ada campur baja A, baja B. Nanti saya beritahulah apa dia baja A dan B. Sebab kalau kita campur kedua-dua baja A dan B tanpa ada air, nanti dia akan merosakkan baja tu sendiri. Okey. Kemudian satu tips yang lain, kalau kata kita buat hidroponik ni, kita boleh juga letak sedikit ubat jentik-jentik sebab kadang-kadang boleh menjadi punca kepada denggi pula. Kadang-kadang ada jentik. Kalau kata larutan kita tu tak betul-betul pekat ataupun tidak sesuai, jentik boleh hidup, boleh masuk ke dalam. Jadi apa yang boleh dilakukan sama ada letakkan net atas dia, ataupun yang kedua letakkan sedikit ubat jentik-jentik. Janganlah letak banyak sampai satu paket tu. Letak setengah sudu kecil KFC pun dah cukup, ataupun kata orang secubit. Kalau kita masak secubit, 2 cubit. Macam tu lah kan. Jadi itu pun dah cukup dan memadai untuk ni. Okey. Okey. Kita dah ada bekas, kemudian kita nak ada penutup dia. Kita nak tutup supaya kita nak letakkan net pot kita tadi kan. Jadi apa alatan yang kita boleh gunakan sebagai penutup bekas? Okay, antaranya adalah infraboard, corrugated board ataupun polystyrene foam. Okey, yang ini anda boleh beli di kedai-kedai alat tulis. Saya rasa sekarang ni kedai alat tulis dah buka kan. Hari tu memang tak boleh buka lah. Okay, kalau kata tak ada, tak jumpa juga, anda boleh gunakan, boleh beli secara online. Okey, beli secara online ataupun guna apa yang di luar. Okay, be creative. Okey, kata orang kita kena be creative, things out of the box. Okey, fikir di luar kotak. Jadi itu yang akan kata orang kita punya ni otak-otak kita berfungsi dengan baik. Sel-sel tu dah mula berhubung lah di situ. Okey. Jadi kalau kata dah ada penutup dia, okey, saya nak bagi tips di sini. Bila anda susun, okey, susun net pot tu, ni terpulang, okey, nak letak berapa aturan dia. Tetapi kalau kata kita tanam macam pakcoy tu kecil sikit, kita boleh buat rapat-rapat sikit lah macam ni. Tetapi kalau kata guna macam sawi putih tu dia membesar, okey, dia membesar, ataupun salad dia besar. Jadi dia tak sesuai dengan letak ni ada berapa 8. Ni 4 8 12, tak sesuai dengan 12. Mungkin hanya boleh 8 pot je sesuai untuk dalam satu takung tu. Sebabnya dia membesar. Kalau tak nanti dia akan memberikan ruang yang ni lah kan. Okey. Jadinya bila kita susun dulu net pot kat atas dia, kita buat garisan, baru kita potong tapi kalau potong, jangan potong betul-betul ikut garisan kita buat nanti. Sebab apa tau?
Kalau kita ikut betul-betul dengan garisan tu, bila kita letakkan pot ni nanti dekat atas dia, dia akan kata orang melurus ke bawah, dia akan loose terus masuk dalam takung kita. Jadi yang baik adalah kecilkan sikit, maksudnya kita potong di garisan yang dalam tu sikit. Kita potong dalam sikit, jadinya kita punya net pot dia bolehlah kata bertenggek di atas tu, dia taklah jatuh jelus ke bawah. Jadi kalau nak potong ni berhati-hati, guna apa ni, pisau, gunting lah senang. Nak guna soldering pun boleh, yang bahan pemanas tu. Tapi saya tak apa suka soldering sebab dia tak berapa cantik tapi tak berapa clean. Okay, ataupun kalau ada drill pun boleh guna drill untuk ni. Okay, bila kita dah siap macam ni kan, dah siap, kat mana kita letak bekas takung hidroponik ni? Okay, kita boleh letak di sudut-sudut parking kereta kita, asalkan kawasan tu boleh dapat terima cahaya. Okey, untuk apa-apa jenis tanaman, sayur-sayuran, apa jualah. Mereka ni sukakan cahaya pagi, iaitu cahaya daripada pukul 8 hingga 11 pagi. Sebab pada waktu itu, proses fotosintesis berlaku. Dia bekerja untuk dapatkan makanan, buat makanan lah untuk nak mengeluarkan daun yang cantik, nak mengeluarkan buah yang banyak, bunga yang banyak. So waktu itu, sebab tu kalau kita siram waktu pagi pukul 8 hingga 11 is the best time untuk kita siram. Kalau kita siram waktu tengah hari, pokok kita terkejut. So elakkan siram pada waktu tengah hari. Kata orang matahari tengah terpacak tu kita siram. So elakkan di situ. Kemudian kita boleh pastikan air yang kita gunakan tu juga air yang boleh sumber daripada air paip lah. Tetapi bukanlah air yang panas. Kalau kata kita siram pada waktu matahari terpacak tu, kadang-kadang air tu panas kan. Jadinya tak sesuai. Sebab bila kita kena pada pokok nanti pokok kita boleh melecur lagi sebab dia terperanjat. Dah lah panas, dia dah stres. Lepas tu kena pula dengan air panas. Macam kita lah tiba-tiba kena air panas kan. Macam mana? Macam tu lah pokok dia. Okay. So untuk bahagian ke-6 iaitu berkaitan dengan larutan nutrien. Okay, untuk larutan nutrien ni, okay. Baja AB. Okey, kenapa kita namakan dia baja AB? Okey, memang AB ni adalah satu baja yang lengkap mengandungi 13 nutrien makro dan mikro. Jadi dia memang ada unsur-unsur yang memang dia tak boleh digabungkan secara bersama. Tak boleh dicampur, sama ada dalam bentuk butiran ataupun dalam bentuk cecair ke, memang dia tak boleh bercampur. Sebab dia akan berlaku tindak balas kimia yang menyebabkan baja tu sendiri nanti akan kurang kualiti dan ada berlaku mendapan nanti. Okey. Jadi sebenarnya baik bila tanaman kita gunakan baja AB ni sebab dia dalam bentuk cecair, dia mudah untuk diserap oleh akar tanaman kita. Okey, dan dia pun mengandungi nutrien yang sangat cukup. Saya pun kadang-kadang bila saya tanam pokok dekat guna pasu ataupun tanah, saya letak juga baja AB. Memang pertumbuhan dia sangat memberasakan dan pokok tu lebih cantik kalau kita kalau kita bandingkan dengan pokok yang tak guna baja AB lah. Okey. Okey. So inilah dia bentuk baja AB yang kalau anda cari dekat Google ataupun Shopee ke Lazada ke kan. Saya tak adalah share kat Shopee kan, tapi promote Shopee Jadi kita ada sama ada dalam bentuk baja butiran macam ni, dalam bentuk paket lah AB. Dia 20 liter ni maksudnya kalau dia sekilo-sekilo biasanya, tapi kita kena dilutekan, dia kena cairkan di dalam air. Satu tong tu 10 liter nanti saya tunjukkan. Kemudian ataupun kita boleh beli yang dah siap dalam bentuk larutan cecair. Ni ada Shopee ni jual murah je ni, RM5 tak sampai RM5. Tapi mungkin ni berkat rezeki mungkin lepas-lepas ni harga dulu. Mungkin sekarang ni agaknya adalah naik sikit kot. Sebab tapi biasa baja AB ni lebih kurang range harga pun dalam 10 hingga RM15 jugalah harga dia. Dia depends pada pengeluar, depends pada kandungan baja dia dan juga liter, berapa bilangan liter dalam botol berkenaan. Okey. Okey. Yang inilah yang saya katakan set A, set B ni dia tak boleh bercampur sebab set A dia ada kalsium nitrate, set B dia ada kalium nitrate. Dua unsur kimia ni dia memang tak boleh bercampur. Kalau bercampur memang dia akan berlaku mendapan. Okey. Sebab tu dinamakan sebagai baja AB. Okey, yang ini kalau kata anda semua beli baja AB dalam bentuk butiran dalam paket macam ni macam saya memang saya beli dalam bentuk butiran macam ni lah sebab saya suka supaya pokok-pokok saya boleh gunakan banyak sebab saya pun banyak tanam pokok.
pokok-pokok sayur pun semua. Jadi memang saya beli dalam kuantiti yang paket lah supaya saya boleh cairkan. Jadi bila saya cairkan, saya kena sediakan 2 tong yang berbeza. Satu tong untuk stok A, iaitu baja A, satu lagi tong untuk baja B. So setiap ni saya letak dulu air 10 liter baru kita letakkan baja A di dalam tong A, baja B dalam tong B. Dan kita kena kacau. Okay, masa kacau ni pun kita tak boleh guna batang besi tau. Seeloknya kita guna batang PVC yang batang PVC lah yang sesuai. Kita kacau sehingga dia larut. Lepas tu kalau kita dah kacau dan sampai dia larut, seeloknya kita simpan dulu semalaman baru kita gunakan. Jadi kita simpanlah, kita tutup, simpan dekat tempat redup, kalau boleh terlindung daripada cahaya. Sebab tu saya guna bekas yang sebab ada biru ataupun warna hitam supaya kalau hitam tu dia akan serap haba sebenarnya. So biru is the best lah. Okay. Jadi kita simpan semalaman baru kita boleh gunakan. Okay. Kalau kita nak gunakan pun kita bukanlah letak banyak sebab penggunaannya hanya sikit saja. Okay. Nanti saya akan ceritakan. Okay. Sebab tu kalau anda beli dalam bekas yang macam ni kan botol ni, seeloknya simpan yang tak kena pada cahaya secara direct lah sebab dia nanti boleh menyebabkan lumut. Okay. Di sini. Okay. Untuk pencairan, okay, jadi macam tadi saya katakan lah, guna bekas takungan tu, letak air dulu, lepas tu letak baja. Okay, letak baja A, katalah kita pakai 5 ml. Masukkan dulu A 5 ml dalam takungan kita, kemudian masukkan 5 ml lagi B. Okay, yang ini dia kena amount dia mesti sama. Kalau A 5, B mesti 5. Kalau A 10 ml, B mesti 10 mil. Dia mesti amount yang sama. Dia tak boleh berbeza. Okey? Barulah dia balance untuk ni. Jadi kalau kita dah bancurkan dekat dalam takungan ini, kita boleh check lah kita punya kadar isi dia berapa ataupun ppm dia. Kalau kita ada alat lah, alat ukur pH meter ni kita panggil pH meter untuk kita ukur isi meter. Isi tu alat electricity conductivity. Okey? Yang kita boleh lihat bacaan dia berapa. Nanti saya akan cerita jugalah bagaimana nak tahu ukuran dia. Tapi kalau anda tak ada alat ni, don't worry, jangan risau. Nanti kan kata saya tak ada alat ni lah nak ukur saya punya kadar pH ataupun isi saya. So saya rasa macam tak boleh nak buat hidroponik. So tidak, sebenarnya tak ada alat ni pun boleh gunakan. Okay? Ada cara dia. Okay. So yang ini adalah dari segi jadual dia lah, dari segi pH, kesesuaian pH dan isi bagi setiap tanaman. Okay, memang setiap tanaman ni dia ada pH dan isi yang berbeza-beza. Okay, kalau biasanya macam pakcoy dia lebih kurang isi dia 1.5 hingga 2 dah cukup, dah memadai lah. Okay, kalau kata kangkung 2 pun cukup. Jadi kebanyakannya apa yang saya boleh katakan di sini, kebanyakan pokok-pokok yang jenis sayuran berdaun, isi dia lebih kurang 2 je kalau sampai peringkat tinggi. Okay, kalau daripada peringkat awal biji benih, daripada 1.5 kita boleh naikkan sedikit demi sedikit sehingga 2. Ada juga macam rakan-rakan saya lah yang menggunakan baja AB ni, dia terus pump peringkat awal terus dia letak 2 pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey. Andai kata anda tak ada pH meter ataupun isi meter kan, rasa macam tak boleh nak buat. Okey, kadang-kadang pengeluar baja AB ni mereka ada sukatan yang telah mereka berikan. Dia ada letak kepada bahagian label baja tu. Sebenarnya anda boleh baca je kat label baja tu, okey, berapa banyak yang diperlukan untuk tanaman berkenaan ataupun untuk permulaan biji benih ataupun permulaan tanaman sehingga peringkat dia berbuah dan sebagainya. So boleh je ikut pada label tu. Jadi sebenarnya yang ini sebagai panduan, tetapi sebenarnya dia punya mil-mil ni ianya juga berbeza mengikut label pada botol baja ataupun seperti yang disyorkan oleh pengeluar. Okey, kena baca dulu pada packaging dia. Okey, jadi kalau tadi kata saya punya tadi resepi untuk hidroponik ni dia ada A, B, C, D. Okay. Jadi apa lagi rahsia tanaman lain yang untuk lebih subur? Okey, Allah SWT telah kurniakan kita panca indera. Kita diberikan mata untuk melihat, hidung untuk deria bau, jari untuk sentuhan, mulut untuk bercakap. Jadi gunakan deria-deria ni untuk kita berkomunikasi dengan tanaman kita. Okey, kita lihat tanaman kita, kita cakaplah. Cakap kan. Okey, semoga hidup dengan subur kan. Bukanlah cakap suara macam orang gila kan, tapi kita sebabnya
tanaman ni kalau sebagai orang Islam dia berzikir, ya, dia berzikir dengan kita. Jadi ini adalah penting kalau nak pastikan tanaman kita hidup dengan subur, sihat. Jadi kalau guna jari tu belik-belik lah belakang-belakang daun, tengok ada tak serangga, ada tak kata orang ulat-ulat ke kan. Ini adalah daun pudina dengan saya punya hidroponik sawi saya tanam pakcoy ini, okey. Alright. Untuk bahagian ketujuh, okay, saya akan habiskan dulu sebelum saya pergi tengok kepada soalan-soalan, okey. Bahagian kawalan penjagaan dan tips untuk newbie kepada anda semualah. Okey, untuk kawalan penjagaan biasanya bila kita buat secara hidroponik ni, masalah yang selalu adalah dari segi kita nampak pokok kita ni daun dia kuning, kadang-kadang layu tu mungkin disebabkan air tu dah mula berkurang. Jadinya kita lupa nak top up kan, jadi itu yang menyebabkan dia layu. Lepas tu daun kuning tu mungkin sebab kekurangan nutrien lah. Jadi kalau boleh dia mungkin dalam seminggu sekali kita akan top up lah kalau kita buat hidroponik ni. Kemudian kalau kata tanam macam sawi, salad, kangkung, kadang-kadang ada serangga-serangga perosak yang suka pada tanaman-tanaman ni lah. Contoh kalau saya pernah kena ada ulat, okay, ulat, lepas tu ada macam aphid ataupun lalat putih. Ulat pelonggong ni pun selalu kalau dekat pokok macam sawi. Okay. Jadi apa yang saya lakukan kalau ulat, kalau macam tak banyak tu kita buat untuk penggunaan sendiri, untuk makanan sendiri kan. Jadi saya ambil saja ulat tu dan saya buang. Untuk itu paling cepat lah. Okay, saya buang je ulat binaan. Kadang-kadang ada telur dia nampak macam ni ada telur dia. Telur ni sama ada kita buang ataupun nanti kita boleh letakkan cuka kayu. Okay, bancuhan cuka kayu ataupun minyak neem. Okay, yang ni kita boleh beli dekat kedai-kedai alatan pertanian ataupun secara online. Ataupun kita boleh buat secara sendiri. Maksudnya guna bahan di dapur, contoh cili, bawang putih, dia adalah resepi dia. Kemudian kita blend dan kita boleh spraykan. Okay, nanti kalau saya nak cerita di sini resepi dia tu panjang pula sesi kita ni kan. Mungkin tu kita boleh sharekan di kemudian hari ataupun anda boleh juga tengok di ruangan Facebook UCTC, kita ada video yang pernah kita sharekan topik berkaitan dengan kawalan serangga secara organik. Okay. Alright, selain daripada tu nyamuk lah, kadang-kadang boleh menyebabkan jentik-jentik kan. Itu yang tadi saya kata sama ada kita tukar lautan nutrien setiap 7 hari. Tapi sayang, kalau kita nak tukar setiap 7 hari, ada lautan nutrien tu jadi jangan buang terus. Tapi anda boleh gunakan larutan tu untuk disiram pada pokok-pokok yang lain. Okay, ataupun nak paling mudah letakkan abit lah. Okay, ubat jentik-jentik di dalam bekas tu. Tapi jangan letak banyak, letak sikit je. Okay, ni tips yang saya nak sharekan kepada anda yang kalau yang baru nak berjinak-jinak dengan bercucuk tanam hidroponik ni lah, yang sering dilakukan oleh newbie-newbie. Ni tujuh kesan yang sering laku, saya panggil newbie ni bahasa-bahasa anak-anak muda sekarang ni kan, newbie. Okey, yang pertama dia rasa teruja. Okey, lepas dengar talk ni, teruja nak tanam lah macam-macam pokok, nak tanam cili lah, nak tanam tomato lah, nak tanam bende lah apa semua. Okay, jangan. Okay, jangan gatal-gatal nak tanam tanaman yang macam ni lah dulu, yang kata orang yang advance. Tanam dulu tanaman yang mudah. Contoh seperti sawi, kangkung, pakcoy, bayam. Tanam yang mudah dulu yang boleh memberikan hasil dalam tempoh 4 minggu. Sebab kalau tomato, cili, dia memerlukan masa yang agak lama. 4 bulan, baru berhasil, 3 bulan baru berhasil. Okay. Kalau kata anda baru nak bercocok tanam, lepas tu tiba-tiba tanam cili tomato ni dia sangat manja. Okey, dia mudah kena penyakit kalau kita tak cukup ilmu di situ. Saya sendiri pun tanam cili, kadang-kadang saya fail. Sebabnya dia selalu kena aphid. Okey. Jadi mulakan tanaman yang mudah supaya kita rasa seronok untuk tanam lagi tanaman-tanaman lain. Okey. Kemudian yang kedua, ni selalulah sebab dia baru berjinak-jinak kan dalam tanaman ni, dia lupa nak siram semayang benih dia ni. Dia terutamanya kalau semayang benih yang dia semayang kat atas tanah tu yang dia kena alihkan lah kan. Dia lupa nak pastikan dia punya tanah tu kekal lembap. Okay. Sebab dia tak biasa buat, tiba-tiba dia tanam, lepas tu dia semai, jadinya lupalah. Okay.
Jadi sebenarnya kalau kata hidroponik ni peringkat awal yang kita buat secara letak pada atas pan tu tadi, pun kita kena pastikan dia je lembab. Sebenarnya ada teknik untuk nak pastikan biji benih kita tu dapat kekal untuk tumbuh dengan sekata tau. Nanti saya akan sharekan link video. Dia sebab video tu lebih kurang dalam 6 minit. Nanti you all boleh tengok sendirilah dekat link video DIY takung hidroponik tu nanti, okey? Okey, kemudian yang ketiga, benih sembahyang tu dia lupa nak kenakan cahaya matahari apabila telah bercambar. Sebab tips dia bagi nak pastikan biji benih ni supaya dia cepat bercambar, kita ada satu tips di mana kita masukkan biji benih yang kita semai tu di dalam satu bekas ditutup dengan plastik hitam beberapa hari. Kalau kata sawi, pakcoy ni lebih kurang dalam 2-3 hari lah. Kita letak, kemudian baru kita kenakan cahaya matahari sebab kita namakan sebagai teknik heating di situ. Jadi kadang-kadang kita terlupa sampai 5 hari baru kita teringat, dah hari ke-5 baru kita, aku ada semai biji benih. Lupa nak keluarkan. Sekali buka-buka tengok dah rupa apa tau? Rupa toge. Rupa toge dah biji benih kita tu. Kalau rupa toge tu dah tak jadilah, dah tak cantik kalau kita nak tanam, okey? Kemudian yang keempat adalah tadi saya dah tunjukkan macam-macam sistem hidroponik. Okey, dia nak cuba semua sistem hidroponik yang tadi nak guna DFT lah, NFT lah, nak guna flood and drain. Okey, tak payah, jangan bazirkan duit. Saya tahu duit anda tu banyak. Simpan dulu, guna teknik yang paling mudah, guna besen saja dahulu ataupun guna baldi. Okey, dah rasa macam selesa, dah rasa sesuai, okey, baru guna teknik yang lain. Okey. Kemudian ni tadilah saya kata yang kelima, terlalu banyak menyemai biji benih sebab dia excited kan. Dia semai banyak-banyak dalam bekas dia. Kemudian bila dah tumbuh banyak tu dia tak tahu nak buat apa. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau dah tumbuh banyak dia boleh pilih yang mana terbaik dan dia boleh transfer lah pada bekas-bekas lain ataupun dia boleh pindahkan pada tanah ke dan sebagainya. Okey. So kalau kata kita ni sebagai petani sebenarnya itu semua adalah duit. So sayang biji benih kalau kita gunakan untuk kita semai terlalu banyak. Okey, rugilah. Kemudian yang keenam adalah tiada jadual penanaman. Okey, ini kalau kata kita nak tanam pelbagai jenis sebab dia ada masa-masa dia tempoh kan. Contoh kangkung lebih kurang dalam 20 hari ataupun 25 hari dia dah boleh tuai. Lepas tu kalau kata kita nak sentiasa ada kangkung kan, kita kenalah kita tanam minggu ni, minggu depan kita tanam lagi satu batch, lepas tu minggu satu lagi kita tanam satu batch supaya kita dapat hasil tu secara berturutan. Tak adalah kita keputusan kita punya sayur-sayuran. Okey, saya sebenarnya dah lama tak beli sayur. Saya rasa nak dekat hampir 2 tahun kot saya tak beli sayur-sayur berdaun ni sebab saya tanam sendiri. Kecuali carrot saya belilah, tomato pun saya belilah, tomato kan. Tapi sayur berdaun lain tu macam kangkung, sawi tu memang dah lama lah saya tak beli. Sebab saya tanam sendiri yang tu. Sebab seronok. Kobis pun saya tanam sendiri. Sekarang ni rumah saya tengah ada kobis bunga. Kobis bunga. Tengah try lagi. Okey, yang ini adalah yang ketujuh, ingin membuat nutrisi hidroponik sendiri. Ini paling kritikal. Dia dah lah baru nak berjinak-jinak dalam hidroponik. Lepas tu dia rasa nak buatlah nutrisi lautan baja sendiri. Jangan, beli je yang dah siap, okey? Daripada nak membazir, lepas tu nanti nutrisi tu pun tak betul apa semua, lagilah membazir kat situ, okey? Okey, untuk bahagian terakhir, bahagian 8, penuaian dan juga idea niaga. Okey, untuk penuaian dan idea niaga, okey, sebelum saya pergi bahagian 8 ni, saya nak adakan quiz sikit lah. Okey, kepada anda boleh saya ada soalan dulu sementara ni. Mungkin boleh letak dekat dalam ruangan chat ataupun dekat dalam komen FB Live. Okey, saya punya soalan adalah, okey, siapa ada jawapan letakkan jawapan tu. Saya akan pilih nanti jawapan yang paling tepat dan paling pantas lah. Okey, nanti adalah hadiah kan. Nanti kita akan postkan hadiah. Okey, soalan pertama saya, berikan 3 jenis sistem hidroponik. Okey, berikan 3 jenis sistem hidroponik dan juga berikan 3 jenis media yang boleh digunakan sebagai media semaian hidroponik. Okey, jadi letakkan jawapan anda di ruangan chat ataupun di komen FB Live. Untuk ni letakkan, saya nakkan jawapan bagi kedua-dua soalan. Okey.
Alright, untuk bahagian ke-8 dari segi penuaian dan juga idea niaga, di mana yang ni saya buat di rumah masa ni bulan 11-12 tempoh hari. Sekarang ni dah cycle yang ketiga tu, 3 ke 4 macam itulah yang saya dah tanam. Saya gunakan bekas saja, bekas tray. Kemudian saya gunakan atas tu corrugated foam. Saya letakkan dalam satu net pot tu lebih kurang dalam 2 pokok. Satu ataupun 2 pokok sayur pakcoy. Kemudian lebih kurang dalam minggu ke-5 tu saya dah boleh tuai hasil lah untuk ni. So memang seronok bila kita dapat tuai hasil ni. Kadang-kadang saya tuai hasil ni, tuai sayur ni bila saya nak masak baru saya petik. Lagi fresh, jadi saya tak tunggulah, saya tak petik keseluruhan, semua saya buat peringkat by peringkat. Jika anda nak tanam baru, katalah sebelum menanam baru, pastikan kita kena bersihkan dulu bekas kita tu bila kita nak tanam cycle yang seterusnya, next season. Kita cuci bersih. Kalau bekas takung yang tray biasa basin tu senanglah kita nak cuci. Tapi kalau kita guna bekas macam yang ni bekas yang bertutup macam ni, bekas dynamo kan, yang bekas macam ni, kita kena masukkan sedikit Clorox kan. Kemudian kita biarkan, masukkan air, kemudian kita biarkan lebih kurang dalam 2-3 hari, kita peram apa semua, lepas tu baru kita bilas. Bilas tu berulang-ulang kali lah sehingga bau Clorox tu hilang. Supaya kita nak bersihkan kalau ada bakteria ataupun kulat-kulat di dalam bekas tu. Sebab macam ni susah sikit kalau kita nak bersihkan. Kalau bekas takungan tu senang sikit kan, kita boleh gosok je. Ni kaedah dia kalau kita nak bersihkan. Kemudian dari segi pot dia tu kita kena cuci lah, kena buang lah akar-akar tanaman yang sebelum ni. Kalau kita nak buang akar tanaman tu, jangan tarik terus tau, nanti rosak pada net pot kita tu. Kita boleh gunakan berulang kali, jadi kita gunting sedikit akar dia tu untuk kita keluarkan elok-elok lah. Kalau tak nanti rosak, bukan kita sayang tak boleh gunakan lagi. So zaman sekarang ni kadang-kadang orang mengalami masalah dari segi kekurangan pendapatan kan. Ada yang terjejas, pendapatan terjejas ataupun nak tambah side income. Jadi ini saya nak sharekan kepada anda idea-idea niaga yang boleh anda buat ataupun boleh jana walaupun berada di rumah. Pertama sekali dari segi kalau kita ada ruang kawasan rumah, kita boleh jual anak-anak benih yang kita sayang. Tadi kan kita dah semat dah terlalu banyak. Why not kita pindahkan ke dalam polybag and then kita jual anak-anak benih tu. Jual lebih kurang dalam RM2-3 satu polybag. Tengoklah pada saiz pokok. Kadang-kadang ada juga nursery, jiran-jiran kita nak beli. Jadi itu boleh jadi sumber pendapatan tambahan sebenarnya. Ataupun kalau kata anda seorang yang berpengetahuan dalam bidang pertanian kan, anda boleh juga jual alat-alat pertanian, trading, baja, jual baja, jual set takung, jual biji benih, pun boleh sebagai trading. Kemudian yang ketiga, kalau anda seorang yang kreatif, pandai gubahan kan, pandai gubahan, kita boleh buat, ada satu topik saya terrarium, di mana saya ada ajar kita buat terrarium dan kita boleh jual set terrarium tu, ataupun anda jual jenis tanaman hiasan yang anda gubah cantik seperti ni. Kalau dulu kan satu tiga dulu tak salah saya PKP1 kot, viral pokok lidah jin ni sampai harga beratus-ratus ringgit. Kan, beratus-ringgit satu orang sanggup beli. Tapi sekarang ni harga dia drop, RM10 je harga dia. Kalau dulu RM100, RM200 untuk ni. So anda boleh gubah dan boleh jual dalam bentuk hiasan, di mana boleh jadi macam surprise box ataupun surprise gift kepada orang-orang yang nak untuk sambutan hari lahir, hari-hari tertentu dan sebagainya. Dan kalau kata ada lebihan hasil, apa yang boleh buat, anda boleh jual ataupun boleh sedekah lebih hasil tu kepada jiran-jiran. So siapa kata pertanian tu tidak boleh menjana income. Sebenarnya pertanian tu adalah suatu perniagaan yang secara tak langsung dia boleh menjana income, side income kepada kita. Dan mungkin anda ada juga tanya kat mana nak beli barang-barang ni, macam mana nak dapatkan apa semua kan. Ni ada beberapa kedai di Shopee yang saya boleh shortkan lah. Satunya Shopee berkat.rezeki, di mana ada jual baja AB, set hidroponik. Harga dia berpatutan lah. So kalau anda buka Shopee tu type je berkat.rezeki.
ataupun anda boleh pergi tengok dekat ataupun boleh ambil nombor phone ni untuk baja senyum. Dia dalam bentuk serbuk, serbuk tak salah saya dia jual. Yang ni bentuk serbuk. Okay, baju senyum ni dia harga dia pun lebih kurang dalam RM20 tak saya ikut, satu pack RM20-30 macam tu, tapi dia banyak lah. Okay. Kemudian anda boleh yang mana berdekatan dengan area-area Bangi boleh pergi ke laman Baginda. Okay, laman Baginda Nursery boleh Waze dalam ataupun boleh tengok dalam Google Maps, type laman Baginda Nursery. Selain daripada jual baja, anak-anak pokok, situ pun ada jual pokok-pokok hiasan, kokopit pun ada jual di situ. Okay, anda boleh dapatkan sebab tak salah saya satu guni tu lebih kurang dalam RM15 kot. Tu satu guni besar lah. Sangat murah. Okay, ataupun kat area sedang ke boleh pergi ke Dishira Enterprise pun ada, Netpoint, alat-alat pertanian. Okay, Dishira Enterprise ni pun ada di Shopee juga. Okay, ataupun kalau berdekatan dengan rumah boleh pergi kat Eco ataupun Mr. DIY. Pun ada. Kedai Eco, Mr. DIY pun ada jual. Okay, alat-alat ni. Jadi saya rasa tak ada masalah untuk anda kalau nak dapatkan alat-alat seperti ni. Okay. Di sini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak kepada anda semua dari segi hukum mengabaikan tanaman. Sebab kita dah semai kan. Lepas tu kita tinggalkan dia sehingga mati dan menyebabkan rosak. Sebenarnya ada sabda menyatakan bahawa ianya adalah makruh ya. Jadi sebab ianya adalah satu benda yang menyawa dan berzikir dan seeloknya bila kita dah tanam tu kita kena jagalah dia dengan sebaiknya. Okay. Okay, ini adalah kawasan rumah saya. Ini semua tanaman yang dah saya tanam. Di belakang tu ada ruang sikit dan depan tu ada ruang sikit. Okay, kebun sekakang kera saya. Ini lebih kurang dalam Disember tahun lepas lah yang saya tanam. Sehingga bulan Mac kot. Tak salah saya. Kemudian saya stopkan sekejap. Sebab ada macam penyakit-penyakit lah kan. Ada ulat. So saya stop. Saya buat pengiliran tanaman dan sekarang ni saya baru start balik. Okay, sekarang ni saya ada kobis bunga. Saya ada pokok hidroponik saya, sawi untuk ni. Seronok. Bila kita buat kan, jiran-jiran pun buat juga. Ni jiran-jiran saya. Mereka pun seronok. Kadang-kadang kita buat sistem barter, tukar pokok, tukar hasil. Okay. Alright. Jadi sebenarnya hidroponik ni sebenarnya adalah satu alternatif kaedah penanaman yang sangat sesuai untuk anda yang berada di kawasan bandar terutamanya. Kalau mereka yang tinggal di rumah pangsa, rumah flat yang tak ada kawasan tanah kan. Tapi pastikan boleh kenakan cahaya lah. Okay? Sebab tu yang sumber utama lah yang diperlukan oleh tanaman. Kemudian kalau kata kawasan tanah kita tak subur kan. Walaupun kita ada tanah tapi tanah kita berbatu-batu, tanah kita tak subur bertoksik atau padang pasir. Padang pasir tu tak mungkin lah kan. Kita kat Malaysia kan. Jadi ini sesuai kalau kita guna teknik hidroponik. Kemudian jadi teknik hidroponik ni bukanlah alasan lagi untuk kita tidak bercucuk tanam. Jadi saya harap dengan selepas ni tuan-puan, adik-adik semua cikgu-cikgu dapat menjadikan hidroponik ni sebagai salah satu alternatif untuk kita bercucuk tanam. Okey, kat sini saya nak sharekan kepada anda kita punya YouTube Do It Yourself berkaitan kit hidroponik takung. Kalau anda nak dapat lebih gambaran yang lebih jelas lagi, anda boleh dapatkan di YouTube di sini boleh salin link ni. Okay, Do It Yourself ataupun type je kit hidroponik takung UCTC UPM. So anda boleh dapat dah. Video ni lebih kurang dalam 6 minit. Dia punya step by step macam mana nak buat. Okay, kemudian kalau nak dapatkan nota ni, anda boleh type link ni ataupun snap dulu. Pergi ke link ni untuk anda download nota saya ni. Okay, saya berikan secara percuma je kepada tuan-puan dan adik-adik semua. Okay. Jadi saya rasa itu sahaja dari pihak kami, UCTC, UPM dan juga barisan tim teknikal daripada UCTC, UPM. Kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian anda semua, fokus anda kepada kami, kepada saya sendiri. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada salah silap ataupun ada kata orang terkurang kan. Jadi saya harapkan ilmu yang diberi dan jangan lupa untuk anda like dan share kita punya Facebook UCTC UPM sebab di situ ada pelbagai program-program kita yang akan kita laksanakan yang lepas-lepas dan juga yang akan datang. So yang lepas tu biasanya kita ada simpan dalam bentuk video di mana anda boleh tengok balik video-video berkenaan dan juga kalau kata ada sebarang persoalan, pertanyaan,
anda boleh hubungi saya melalui email ustc@upm.edu.my ataupun boleh hubungi nombor handphone saya 019 700 2040. Okey, 019 700 2040. Di mana sekarang ni memang kita semua work from home, kita tidak berada di office. Jadi memang kalau apa jua persoalan boleh tanya secara WhatsApp dan sebagainya lah. Okey, daripada Nur Adlina, boleh ke kalau kita warna bekas hitam untuk tak nak bagi cahaya buat rumah? Okey, boleh. Anda boleh cat bekas-bekas warna, bekas anda tu, bekas plastik. Cat sama ada warna colourful ke, warna hitam ke, merah ke, tak ada masalah. Okey, itu seeloknya lah untuk kita cat. Okey. Alright. Kemudian daripada Fika, pokok mak saya selalu ada satu ulat warna putih berbulu. Nak buat apa supaya dia tak ada lagi? Ulat putih berbulu. Okey, ulat bulu kot ataupun saya pun tak pasti ulat macam mana tu. Ataupun mungkin koya. Okey, mungkin koya. Okey, kalau yang macam ni, apa yang boleh buat adalah menggunakan minyak ni ataupun cuka kayu ataupun boleh guna semburan organik. Okey, untuk nak resipi semburan organik tu anda boleh dapatkan di dalam kita punya Facebook UCTC. Okey, dalam Facebook UCTC pun ada juga di situ. Okey, saya nak bacakan juga ada ruangan di komen Facebook live. Okey. Okay, apa beza daripada Cik Afiq Zulkifli? Apa beza hidroponik statik atau takungan dengan NFT DFT yang mengalir keluar? Okey. Okey, bezanya first thing kalau hidroponik statik, kalau anda tak ada pump elektrik ataupun sumber elektrik, anda tetap boleh buat hidroponik. Okey, kalau kata nak guna sistem NFT DFT, okey, anda kena ada elektrik supaya pump tu boleh mengalirkan air dengan baik. Okey, dari segi kelebihan ataupun pengaliran udara, kelebihan dia sama je, tak ada beza. Pengaliran udara dua-dua memberikan pengaliran udara yang baik. Okey, sama ada statik boleh ataupun takung NFT pun boleh. Cuma kalau takung tu yang kita kena pastikanlah yang kita punya net pot aras pot kita dengan aras air tu kita kena kontrol lah dengan secara manual. Okay. Alright. Lagi soalan mana lagi Okay, daripada Waklan Janggut. Kalau sawi lepas kita semai tu nak letak di pot span tu nak kena buang atau dipakai masukkan dalam pot. Okay. Kalau kita semai biji benih kan, sawi ke bayam ke apa-apalah. Okay, kita semai di atas span, dengan span tu kita masukkan terus di dalam net pot dan juga di dalam kita punya cawan kita, okay? Jangan pindahkan, kena masukkan terus untuk ni. Alright. Lagi, sekejap saya tengok. Okay, cikgu mungkin kalau ada soalan daripada peserta-peserta ke yang lain-lain yang saya boleh bantu jawab. Syamsul Sanyut, kalau melon mana yang sesuai, hidroponik atau pakai kokopit? Okay, melon pakai kokopit untuk melon pakai kokopit, pakai polybag yang agak besar sikit ataupun pakai pasu yang besar sebab akar dia tu dia banyak. Okay, sebab melon ni agak lama sikit, lebih kurang 3 bulan. Okay, daripada Cik Muhammad Isamuddin, bunga melon boleh tak guna kaedah hidroponik ataupun fertigasi untuk tanaman komersial? Okey, boleh. Untuk bunga melon boleh guna kaedah fertigasi. Boleh guna fertigasi lah yang sesuai untuk tanaman secara komersial. Sebab bunga melon ni, dia bunga dia orang India, masyarakat India yang gunakan untuk lebih keagamaan. Okey, kalau guna fertigasi cukup baja, AB dan sebagainya, pasti bunganya akan kata orang tak putus lah untuk bunga-bunga tu semua. Alright. So, baja AB perlu diletakkan di kawasan yang sesuai suhu bilik atau tidak direct di bawah cahaya matahari. Ya, betul. Untuk baja AB kena letakkan di kawasan yang sesuai.
pada suhu bilik ataupun yang tidak kena pada cahaya matahari. Sebab kalau tak nanti dia akan menyebabkan berlumut. Okey, akan menyebabkan berlumut. So kualiti baja tu nanti dah tak cukup elok lah. Okey. So ada okey. Saya rasa itu saja daripada saya. Kalau ada soalan-soalan, mungkin boleh admin boleh tolong unmute kan kepada peserta kalau misalnya ada yang ingin bertanya ataupun cikgu-cikgu yang ingin bertanya. Dan juga kalau dari komen Zoom, kalau ada pun boleh. Daripada saya serahkan balik kepada Cikgu Bat. Okey? Terima kasih.